waktu untuk you jadikan ruang untuk you revise balik yang mungkin you tak fokus atau mungkin you terlepas pandang ataupun you mantapkan lagi apa you dah faham. So kalau cuti yang tak ada kelas you langsung tak buka buku, rugilah. At least 1 jam satu hari cukup. Kalau you all ada kelas, you punya waktu belajar lagi banyak kan. So sometimes you tak sempat nak revise. So tahniahlah kepada siapa yang dapat menggunakan waktu cuti, dia revise beberapa subjek. Tak sepenuhnya pun at least buatlah juga kan. Okay, so nampak tak bila you tak buat dan you lupa. Walaupun mungkin you dengar, you tahu, you pernah dengar tapi you tak buat revision dan you tak boleh nak ingat. You memang boleh lupa. Itulah kelemahan manusia. Dia mudah lupa. So kalau inilah tiba-tiba saya bagi awak quiz, pop quiz ke test ke habislah kan. Alright. So kena sentiasa at least 1 hari sebelum kelas atau beberapa jam sebelum kelas you baca. Okay, apa yang telah dipelajari. Okay, semua orang dengar. Untuk duties of agent trade principal yang Zakwan baca tadi, ada 9. Okay, ada 9 dan dalam 9 duties tu ada 3 duties yang maklumat dia banyak sikit. Iaitu acted in good faith, no conflict of interest. Dia ada 4 situation yang you kena faham apa maksud good faith. Okay, saya harap awak tengok. Sekejap saya. Hello. Selamat pagi. Ya, betul. 2.5 kan? Okey. 21 Jun sudah habis cuti sekolah kan? Hari apa tu? Okey. Okey, I know. Hari apa tu? Hari apa? Selasa, Rabu, Khamis? Boleh you check kan? Okay, sorry. Alright, so ada 3 lah duties yang bila you baca, you dah baca, you tengok, you spot 3 duties ni banyak explanation. So you janganlah tak cuba fahamkan, okay? Faham dan hafal. So untuk good faith ada 4 situation. Saya harap you all tengok balik apa 4 situation agent dikatakan acted in good faith. And then explanation yang lebih lagi adalah secret profit. Agent cannot receive secret profit. Ada 5 remedies. 5 remedies tu yang mnemonic saya bagi adalah 3R disu. Okay, maksudnya kalau agent dia receive secret profit, maka principal ada 5 rights. Apa dia 3R disu? R yang pertama, repudiate the contract. Okay, R yang kedua, recover amount of bribe. R yang ketiga, refuse to accept contract lah made by agent. D, dismiss agent. Su, kita boleh saman principal boleh saman agent dan juga third party. So you all kena buat mnemonic untuk hafal dan faham. Faham dulu baru hafal. So antara mnemonic yang saya rasa mudah nak ingat 3R disu lah. Tu contoh. You all boleh buat your own mnemonic dalam group. Yang banyak sebab kita perlukan kita ingatlah banyak-banyak fakta tu. Kalau tak ditanya dalam exam ataupun dalam exam tu you boleh jawab, refer nota. You boleh ingat juga poin-poin penting tu bila you nak apply ataupun you nak explain bila face the real situation nanti kan. So at least you ingat sebab kalau kita tak ingat dan ilmu tu tak berapa berkesan lah untuk kita kan. Jadi you all kena ingat ada 9 condition dalam ratification tu, buat mnemonic dia.
Okay, and then ada untuk duties ni ada 4 situation untuk good faith buat, dan juga 3 RDSU adalah sigap profit you all buat juga, and then lastly adalah delegators dan protest delegare kan. Agent cannot delegate duty kepada orang lain bila dia sendiri telah diberi kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab tu, dia tak boleh nak delegate dengan orang lain. Tapi ada exception. Nah, ini antara yang examiner suka tanya ataupun soalan exam suka highlight 3 lah ni dalam duty. Sama ada dia tanya semua, explain. Kalau direct question mungkin dia tanya direct essay, dia boleh tanyalah discuss all duties of agent trade principal in accordance to contract act contohnya. Tapi untuk soalan online yang kita akan ambil nanti semester ni, biasanya soalan akan bentuk problematik lah. So problematik ni biasanya kalau duties of course dia akan sentuh yang banyak maklumat lah yang menguji sedikit kefahaman. Sama ada dekat good faith, dekat sigap profit ataupun dekat delegators dan protest delegare. So you kena ingatlah exceptions untuk delegators tu. Okay, ada 6 exception. Ada mnemonik yang mudah untuk kita bentuk. Contohnya kalau exception ni biasanya common situation yang menjadi exception, you all kena ingat terus dalam kepala you all. Kalau ada approval, as long as not against the law, dia akan jadi boleh lah. Contohnya tak boleh nak delegate tapi dapat approval dia. Okay, bila dia benarkan maka dia bolehlah delegate. Okay, satu lagi yang biasa menjadi exception, asalnya tak boleh, dia boleh jadi boleh bila emergency situation. So bila you nak ingat exception untuk delegators ni, you ingat approval, agree dan juga emergency, you dah boleh ingat dalam kepala. And kalau you tengok pula untuk exception yang lain dan delegators tu ada 3C. Kan, custom, clerical dan juga satu lagi C, apa satu lagi? Common kan? Common practice. Ke apa benda satu lagi C, Zakwan? Jumpa Zakwan. Delegators dan protest delegare yang belakang sekali tu ada 3C. 3C apa? Apa C keyword yang penting? Clerical ataupun administerial lah. Custom. Custom. Okay, satu custom. Satu lagi C. Jumpa. Macam mana ni Zakwan? Conduct. Conduct. Okay, conduct order parties allow kan. So 3C, mana strategi nak ingat lah kan. Nanti bila you all dah nak kena belajar banyak subjek teori, you tengok strategi, oh yang ni ada 3C lah, ingat terus. Okay, ada 3C, approve dengan emergency. Ada satu lagi kan, apa dia? Satu lagi apa dia Zakwan? Satu lagi yang tak disebut, apa dia? Nature. Nature. Okay, nature lah. Okay, maksudnya where the nature of the agency is such that delegation of authority to another person is necessary. Maksudnya memang dia punya proses tu kena juga delegate dekat certain people, certain person untuk completekan task dia sebagai agent. Contohnya agent ni dalam jual beli tanah dia kena delegate person in pejabat tanah ke atau yang ada kaitan dengan urusan tanah tu, maka dia kena delegate. So kalau principal nak sue dia ada reason lah ni, memang nature dia kena delegate. Okay, and then ataupun principal saman dia delegate dekat orang lain untuk buat certain task, tapi task tu dia clerical je, tak involve pun skill, professional skill dia. Clerical ni maksudnya kerja-kerja yang mudah lah. Okay, kalau contohnya tak involve making decision, tak melibatkan buat keputusan. Contohnya dia delegate untuk tuliskan, tuliskan maklumat-maklumat yang dia telah pun analyse, tulis saja. And then ataupun hantarkan dokumen ataupun photostatkan dokumen. So whatever clerical work you delegate, tak apa. So maknanya you sebagai agent nanti taklah terbeban dengan kerja-kerja yang tak penting juga. So bila principal sue you atas alasan you breach duty sebab delegate kat orang lain, mungkin sebab niat dia tak nak bayar you
upah yang you sepatutnya dapat. Itu memang boleh berlaku kan. Manusia ni memang ada yang tak baik juga. That is why kita ada undang-undang kan. So bila you tahu law, you boleh defend lah. This is only clerical work. So you justifikan perbuatan you sebab memang dalam law dia ada situation yang menjadi exception. Okay. Alright. So you kena hujahkan sejauh mana from conduct, from custom membolehkan you delegate. Alright, so you kena ingatlah, so soalan-soalan yang biasa ditanya kalau duties ni nak tanya problematik, dia boleh tanya banyak dekat secret profit, dekat good faith dan juga delegators dan potest de legare. So logiknya begitu. Kalau dia nak tanya dekat according to custom contohnya kan, kalau dia tanya satu saja tak cukup lah, tapi boleh jadi juga soalan duties tu dia combine tiga duties. Jadi you kena faham duties agent tu bagaimana. So bila ada problematic question, you boleh tackle each agent ni dia breach duty yang mana. Ataupun kalau you tengok dalam delegators dan potest de legare ni, bila principal nak sue, you nampak ini fall under exception. So you hujahkan kenapa dia adalah exceptions. Okay, so kena faham. Kalau formation of agency pula, ada dua lah yang biasa examiner suka tanya. Dekat ratification ataupun necessity. Jadi macam tu je. So strategi, macam mana strategi you nak faham soalan bentuk apa yang mungkin boleh diramal atau dijangkakan keluar. Okay, so you fokus lebih lah kat situ. Okay, alright. So settle dekat duties, agent kepada principal, kita pergi kepada duties principal kepada agent. Okay, so Zakuan nampaknya dari segi apa yang saya scan, Zakuan memang tak baca, tak buat revision sampai terlupa terus. So jangan ulang lagi sebelum kelas tak baca. Bila you tak baca sebelum kelas memang you akan lost. Dan bila lost, dia tidak membantu kefahaman yang lebih baik lah. Okay, alright. So mungkin itu adalah kesilapan yang terakhir untuk Zakuan untuk paper ni, untuk subjek ni. So hopefully lepas ni kalau saya tanya Zakuan boleh ingat dan boleh explain dengan baik. Okay, so seterusnya saya nak tanya Putri Syafia. Putri Syafia, are you there? Yes, madam. Okay, Putri Syafia, kalau agent towards principal ada 9 duties, principal towards agent ada duties juga. Ada berapa dutiesnya Syafia? 3, madam. Very good. Okay, sebut apakah ketiga-tiga duties principal kepada agent? Yang pertama, principal must pay the commission or other agreed remuneration to the agent. Yang kedua, principal must not willfully prevent or hinder the agent from earning his commission. Lastly, principal must identify and reimburse the agent for acts done in the exercise of his duties. Okay, adakah Syafia dah baca duties principal towards agent ni? Saya baca tapi tak faham sangat lah, madam. Okay, berapa kali baca? 2 kali macam tu je. Okay, very good kalau 2 kali. So Syafia faham yang duty yang pertama, principal must pay the commission or other agreed remuneration to the agent, faham 50-50 macam tu lah, madam. Nak faham tapi tak faham tu kat mana tu? Apa maksud dia? Apa maksud yang pertama tu? Apa maksud ayat tu? Takkan itu sangat direct. Dia bukan perlukan understanding, dia perlukan tahu je ni. Okay, apa dia yang pertama? Apa maksud dia? Principal? Maksudnya dia kena bayar commission lah. Kan senang tu, tak susah pun. Principal kena bayar commission dan gaji yang telah disetujui kepada agent. Tak susah. Betul tak? Kat mana yang tak faham tu? Kat mana 50-50 tu Syafia? Yang remuneration tu. Remuneration tu apa? Itu apa remuneration tu? Kenapa tak rejection tu, madam. Okay Syafia, bila Syafia baca 2 kali tak faham, Syafia tengok makna dalam kamus tak? Tak ada, saya macam Google Translate macam tu je. Google Translate cakap apa? Dia kata macam rejection. Remuneration, rejection dalam Google Translate? Ada kata the formal rejection of something. Ya? Apa? The formal rejection of something. Remuneration tu? Are you sure? Alamak. Saya salah type rupanya. Awak tulis apa?
Remove. Itu renunciation kan? Ni remuneration. Macam mana nak faham kalau salah type, salah tulis, tak tengok makna. Benda Maksudnya senang je. money paid for work or service. Faham maksud tu? Faham. Baru faham. Usaha Syafia tak bersungguh. Itu je Syafia. So, kalau Syafia tak berusaha betul-betul secara bersungguh, memang Syafia tak dapat faham lah. Okey lagi kalau tak dapat faham, lepas tu faham, nasib baik saya tanya hari ni, you pun tahu. Kan? Kalau tak masa exam, langsung tak dapat jawab, salah jawab, jumpa next exam, buat lagi sekali. Nak ke Syafia? Tak nak, madam. Kau tak nak baca, at least you tahu makna. Lepas tahu makna baru you tahu nak faham macam mana. Tapi bila you tak tahu makna, you buat fahaman sendiri, memanglah tak faham. Okay, itu kecuaian bila ejaan remuneration jadi renunciation. So Syafia, jangan ulang lagi kesilapan yang berlaku pada hari ini. Boleh Syafia? Boleh, madam. Okay, yang kedua Syafia. Ini nak tengok dia tak cari makna tak? Dah 2 kali baca kan? Okay Syafia, apa dia? Yang kedua, baca dan bagi makna. Principle. Baca principle must not willfully prevent or hinder the agent from earning his commission. Maksudnya tak boleh halang lah orang tu dapat commission dia. Okay. So maksud dia apa? Apa baik semula? Principle, lagi sekali. Principle must not willfully prevent or hinder the agent from earning his commission. Okay, maksud dia? Maksudnya kalau agent tu nak dapat commission dia, diorang tak boleh nak halang dia lah daripada dapat commission dia. Macam tu ke, madam? Okay, boleh. Bukan susah pun kan? Okay, principle tidak boleh dengan sengaja menyekat, menghalang agent daripada dapat gaji atau commission dia. Okay, contoh principle willfully prevent atau hinder the agent from earning his commission. Situationnya antaranya adalah the principle refuse to accept the contract made by the agent. Contoh, saya dah minta Syafia cari buyer untuk tanah saya. Syafia dah jumpa dah buyer tu. Okay, dah settle dah kerja. Tapi tiba-tiba saya tak terima apa yang Syafia buat sebab saya tak nak bayar Syafia gaji. So, di sini Syafia boleh sue saya lah for breach of principles duty sebab Syafia dah buat kerja Syafia, kenapa tak nak terima pula? Apa alasannya? Okay, itu yang pertama. Situation yang kedua ialah the principal appointed another agent to carry on the same duty to deprive the original agent from earning his commission. Saya lantik pula Ain Farhana jadi agent saya untuk buat benda yang sama sebab saya tak nak bayar Syafia. Okay? Cepat sikit Nisa. Okay, so sebab saya tak nak bayar Syafia, saya saja-saja tanpa sebab lantik ejen lain. Padahal Syafia tak pun breach duty Syafia. Syafia buat kerja Syafia. Syafia dalam proses menyempurnakan kerja Syafia. Saya sebagai prinsipal lantik pula Ain Farhana contohnya. So saya tak bayar Syafia. Saya tunggu Ain settle, saya bayar Ain. So itu pun Syafia boleh sue saya sebagai ejen. Okay, sebab saya sengaja tanpa sebab munasabah melantik ejen lain untuk buat kerja yang sama. Dan yang ketiga, baca Syafia. Principal must identify and reimburse the agent for the act done in the exercise of his duty. Reimburse. Okey, apa maksud indemnity and reimburse? Tengok tak maksud? Bila baca tak faham, tengok maksud tak? Apa maksud dia Syafia? Dia kena pantas. Kalau dah baca sebelum ni, dah terus nampak, dah boleh terus tulis makna dekat atas perkataan buku yang you beli original. Kalau you ambil pada sini, kadang sini dah siap tulis. So, apa maksud reimburse and indemnify, Syafia? Indemnify, saya Google, dia kata security or protection. Okay, bila Google tu? Waktu baca yang 2 kali tu lah. Okay, reimburse? Reimburse tu macam kita nak ganti semula macam tu ke, madam? Okay. Itu sebab saya tak Google sebab saya cuma macam faham reimburse tu. Reimburse tu ganti atau bayar balik lah. Sama lah reimburse dengan indemnify tu sama. Indemnify maksudnya ganti, ganti balik, bayar balik. Apa yang ejen dah laksanakan tugas dia
apa yang ejen dah keluarkan keuangan ke ataupun apa-apa yang berlaku yang melibatkan keuangan, ejen kena face, principal kena bayar balik lah. Okay, contohnya ada 3 keadaan. The agent himself has incurred losses or liability in performance of his duties. Agent ni dia buat satu tugas tapi agent yang terpaksa tanggung sedikit kerugian, terpaksa keluarkan duit dia sendiri contohnya. So principal bertanggungjawab untuk bayar. Sebab apa yang agent tu buat kerana menyempurnakan tugas dia sebagai agent bagi pihak principal. Okay, you boleh baca case Kial and Everett tu ya. And then yang kedua, the agent causes injury to third party in the execution of his authority. Agent ni dalam nak menyempurnakan tugas dia tanpa sengaja dan bukan atas sebab kepentingan diri dia, tercederakanlah pula seseorang yang mana mungkin dia kena pula bayarkan bil hospital ke, duit perubatan ke, dah tentulah apa yang dia buat tu untuk principal. Dan apa yang berlaku di luar kawalan dia. So principal kena bayar balik. Okay, principal kena bayar balik kepada agent. Dan last sekali, the agent suffers injury during the course of his duties due to the principal's negligence. Yang ini pula principal yang cuai, menyebabkan agent cedera atau terjejas dalam melaksana atau menyempurnakan tugas dia sebagai agent. Okay, sama ada terjejas dari sudut keuangan ataupun kecederaan dia. Okay, so principal kena bertanggungjawab. Jadi kalau you tengok kat situ, duties principal kepada ejen 3, duties ejen dan principal 9 kan. Yang 3 ni pun walaupun 3 sahaja tapi ceritanya sama. Bayar. Pertama, bayar upah dan gaji. Kedua, tak boleh sekat atau halang dari bayar gaji. Yang ketiga, kena ganti dan bayar balik kepada principal dalam 3 situasi tu. Jadi you kena faham macam tu. So senang nak ingat. Okay, settle dekat duties, agent, principal, agent. Kita terus pergi kepada termination. Okay, ada berapa termination, ada berapa types termination of agency ini Intan Khairina? Ada berapa bentuk termination? 2. Yes, apa dia yang pertama? By the act of the parties, which is principal and agent, and second by operation of law. Wow, cara cakap tu macam dah baca. So kita Khairina betul ke dah baca sepanjang cuti ataupun sebelum kelas? Semalam malam. Semalam malam baca dari pukul berapa sampai pukul berapa? Sekejap je sebelum tidur, 9:30, 10. Setengah jam je kan? Walaupun setengah jam sempat cover yang mana? Yang tajuk duties dengan termination je. Setengah jam je kan? Banyak juga boleh faham. Betul tak Intan? Something lah. At least something. Betul tak? Betul, adalah yang faham, ada yang kurang faham juga. At least you sentuh dan bila you baca pun saya nampak you boleh faham lah juga. Hopefully. Kita tengok. Alright. So termination by act of the parties tu ada berapa situation? Intan Khairina? Ada 3. Ya, apa dia? By mutual consent between them, by unilateral revocation or termination by the principal, and by unilateral renunciation by the agent. Okay, unilateral kita sebut unilateral. Revocation, renunciation bukan dia unilateral. Okay, by mutual consent between them. Okay, kalau you tengok dekat atas tu act of parties involve principal and agent lah. Ni cerita penamatan penamatan bagaimana tamatnya agensi. Alright. So bila dia kata act of parties tu principal dengan agent lah. Jadi ada 3 situation di bawah act of parties iaitu by mutual consent. Okay, saya nak test Intan Khairina. Apa maksud mutual consent? Mutual consent tu dua-dua secara dua pihak. Siapa dia 2 pihak tu? Principal dan agent. Okay. Alright, baik boleh jawab kan. Mutual consent maksudnya katalah Intan Khairina adalah agent, Anis Farhana adalah principal. Okay, Anis Farhana lantik Intan Khairina jadi agent dalam tempoh 10 tahun. Tapi tahun kelima Intan dan Anis sama-sama setuju nak terminatekan agency relationship mereka. So dua-dua setuju. Tak adalah masalah. Itu salah satu bagaimana termination by act of parties. Okay, yang kedua ialah unilateral. Okay, apa maksud unilateral Intan? Sepihak. Ya, sepihak. Secara sepihak. Okay, satu pihak saja.
Okay, kalau unilateral revocation or termination by the principal, maksudnya Anis Farhana seorang yang decide nak terminate Intan. Okay, maknanya bukan dua-dua pihak lah macam Mercual tadi kan. Anis yang nak terminate Intan. Okay, dan Intan pula sebagai ejen yang ketiga tu. Intan yang tarik diri sebagai ejen sebelum tamat tempoh 10 tahun. So satu pihak saja. So apa yang you all kena ingat, yang satu pihak kalau dia tarik diri ataupun dia seorang yang terminate sebelum tamat tempoh yang telah disetujui sebelum tu, satu perkara penting yang perlu dibuat ialah reasonable notice. Intan tak boleh terus tarik diri. Besok tarik diri hari ni, besok nak tarik diri hari ni baru cakap. Tak bagi notice. Okay, itu tak boleh sebab mungkin akan ada kerugian yang terpaksa ditanggung dan sekiranya itu berlaku, Intan kena bayar sekiranya ada kerugian yang prinsipal terpaksa tanggung. Alright, nah itu perkara penting. You boleh baca dan fahamkan sendiri apakah situasi-situasi kalau satu pihak nak terminate, apa tanggungjawab dia yang dia perlu buat dan apa step yang dia perlu buat. Ada tak apa-apa tanggungjawab yang dia kena laksanakan. Okay, sebab dia satu pihak. So kalau awak tengok dekat Act of Parties ni, kalau kita tengok daripada section 154, 156, 159 tu kan, you all boleh faham lah bagaimana maksud reasonable notice. Okay, reasonable notice ni sebenarnya you all kena ingat, reasonable notice ni biasanya dia bukan ada standard time. Dia bergantung kepada kes-kes tertentu. Contoh nanti awak baca sendiri reasonable notice ni berbeza tempohnya. Kalau kontrak agency relationship tu dah 100 tahun. Ada je kan, sebab kalau company dengan company kan bolehlah boleh 100 tahun ke 50 tahun ke, sebab company ni tak ada nyawa kan, dia ditubuhkan oleh manusia atas nama dia, atas perjalanan bisnes dia. Dah 100 tahun dah company tu jadi ejen contohnya. So principal tu terminate ataupun sebaliknya. So kalau tempoh dah lama, notice 6 bulan pun mahkamah akan kata tak reasonable. So tak bolehlah nak terminate dengan sah. Tapi kalau dia punya kontrak agensi tu tak complicated dan tempohnya pun baru 5 tahun. Mungkin you nak beri reasonable notice dalam tempoh 3 bulan boleh, 6 bulan boleh, macam tu. So just nak bagi tahu you all, bila salah satu pihak nak terminate, untuk you faham, kena ada reasonable notice dan reasonable notice tu mestilah bergantung kepada nature contract tu. Tempoh berapa lama, nature contract tu adakah complicated ataupun simple business. So itu maksud reasonable yang akan dinilai oleh mahkamah. Sebelum ni pun kita belajar kan, reasonable time itu bergantung kepada kontrak. Kalau tanah, reasonable-nya 2 minggu dianggap reasonable, tapi saham 1 minggu pun tak reasonable. Itu cerita undang-undang yang you all kena faham. Kita bergerak kepada case to case basis yang munasabah. Yang munasabah tu bergantung pada keadaan. Itu nature yang you kena faham. So bila you nak buat decision, yang orang kata janganlah jadi pembaris sangat, sebab kadang-kadang kita terlalu ikut tulisan tanpa kita sempat melihat faktor lain yang mungkin boleh menjadi exception kepada perkara yang kita face. Macam tu. Okay, itu cara kita berfikir, cara kita buat keputusan. So apa yang kita belajar kat sini ialah reasonable time bergantung kepada nature contract. Okay, you all boleh baca case tu sendiri. There are certain cases yang you tak faham dia punya principle dan you boleh soal dalam iDiscuss ataupun dalam WhatsApp group. Okay, alright. So itu antara perkara-perkara yang penting yang you perlu tahu, maksud reasonable dan juga notice. Alright, satu lagi yang perlu you tahu ialah ada situation yang mana tak boleh suka-suka pula ataupun ada situation yang mana tak boleh nak terminate salah satu pihak ataupun principal tak boleh nak terminate agent punya duty. Antaranya, when the agent himself has an interest in the property which is the subject matter. Satu, okay, agent himself has an interest in the property. Okay, itu satu. Yang kedua, after the authority has been partly exercised by the agent. So kalau saya, bukan saya, Anis Farhana nak terminate Intan Khairina, sedangkan Intan dah buat kerja dia dah, dalam proses nak siapkan kerja dia. Tanpa sebab yang munasabah, Anis terminate Intan. Tak boleh, walaupun Anis adalah principal, tapi ada undang-undang. Tak boleh menyekat Anis dengan sengaja ataupun tanpa sebab munasabah
dalam keadaan Intan dah laksanakan tugas dia, nak terminate pula Intan. Tak boleh sebab dia dah pun laksanakan tugas dia. Yang satu lagi, yang first tu pula, Intan ada interest, ada kepentingan dalam kontrak tersebut, dalam properti yang diuruskan. Contoh mungkin Intan telah pun keluarkan duit dia untuk menyempurnakan tugasan dia. So tak boleh principal simply terminate tanpa sebab yang munasabah sebab dia satu pihak. Bila satu pihak, mahkamah akan tengok the whole circumstances. Ada tak pihak yang teraniaya kan? Macam itulah. So you can read the cases by yourself lah. Alright. Itu sekiranya principal satu pihak saja nak terminate agent, you kena lihatlah apa situation yang menghalang principal daripada terminate agent. Okay, ada dua lah dan you can read the case. Alright, seterusnya kalau kita lihat yang renunciation by agent tu lebih kepada reasonable notice lah dan apa ganti rugi yang perlu dibayar kepada principal kalau ada. Alright, so last dalam topik termination adalah termination by operation of law. Okay, so sikit je kan, 2 muka surat sahaja. So dia ada 6 tapi dia ada 6 perkara 6 perkara dan biasanya student saya buat mnemonic PEDIBU, P-E-D-I-B-U. Okay, by operation of law ni bukan act of parties tau, bukan principal atau agent yang decide nak terminate atau bukan principal yang terminate agent atau bukan agent yang nak tarik diri seorang, tapi kerana operation of law, maksudnya faktor undang-undang yang menamatkan agency relationship tersebut. Okay, apa dia? Okay, yang pertama adalah P. P yang pertama adalah performance, highlight performance tu. Okay, by the performance of the contract of agency. Ni yang kita dah faham dalam kontrak pun ada discharge kan. Kontrak belajar discharge. Dia sempurnakan tugas dia, maka terminate lah kontrak itu. Okay, kalau agensi dia, agent dah laksanakan tugasnya dengan sempurna, terminate lah agency relationship tersebut, tamat. Okay, tamatlah dia punya tanggungjawab, no further obligation. Okay, itu kalau by performance. Okay, itu P. E, okay, expiration. Contoh, Anis lantik Intan untuk tempoh 5 tahun atau ada sole project, ada satu project je, purpose dia untuk satu bangunan, settle that sole project, satu project. Okay, tamat kerana tempoh yang telah disetujui habis atau tamat kerana projek yang patut diselesaikan selesai. Okay, itu by expiration of the period fixed or implied in the contract of agency. Okay, D adalah death. Okay, berlaku kematian sama ada principal atau agent. Kan perkara ni berlaku bukan kehendak principal atau agent lah. Berlaku atas faktor-faktor operation of law lah, undang-undang yang menamatkan kontrak agensi mereka. Okay, kalau principal meninggal dunia contohnya, dia tidaklah automatic terminate relationship agency tu. Okay, iaitu antara pengecualian dia ialah the death of the principal would not terminate the agency if the agent has an interest in the property which is the subject matter of the agency. Okay, maknanya kalaulah agent tu dah laksanakan tugasnya sebahagian dan dia telah mendahulukan duit dia untuk menyempurnakan tugas dia, tak bolehlah tiba-tiba dia terminate sebab death tersebut. Okay, dia diteruskanlah sebab kerjanya akan dapat diselesaikan. Okay, yang kedua, termination by death is only effective upon the agent having notice of the principal death. Apa maksud dia? Okay, katakanlah principal meninggal semalam. Okay, semalam meninggal, agent berurusan hari ni dengan third party, dah close deal dah dapat buyer. Semalam meninggal, hari ni dia buat deal. Kontrak tu akan valid sekiranya agent tak tahu pun yang principal tu dah meninggal dunia dan dia boleh buktikan dia tak ada pengetahuan yang principal dia telah meninggal dunia, masih ada deal dengan third party. Maknanya kontrak dia dengan third party bagi pihak principal akan valid lah. So kalau jual tanah, memang that third party bolehlah dapat tanah tersebut dan tidaklah tamat authority agent ketika tarikh kematian principal. So efektifnya termination tu bila berlaku kematian principal bukan pada hari dia meninggal, tapi pada bila si agent tahu principal dia meninggal dunia. Maksudnya kalau dia tahu semalam dah meninggal, hari ni dia deal, tak boleh lah sebab dah terminate dah, authority dia dah tak ada dah. Okay, alright, seterusnya
Yang ketiga, when the principal dies, the agent must take reasonable steps to protect and preserve the interest of the principal. Walaupun principal dah meninggal dunia, walaupun dia tahu death ini salah satu daripada sebab yang dia punya agency relationship tamat. Tetapi dalam masa yang sama, sebelum itu dia kena ambil langkah-langkah yang munasabah yang sepatutnya untuk melindungi kepentingan principal dan memelihara kepentingan principal punya harta. Okey, tak bolehlah bila meninggal je dia huri-huri pula kan. Tak ada kerja lagi nak kena buat, ambil je upah yang sebelum tu. Contoh, tak boleh. Dia kena ambil tanggungjawab. Undang-undang suruh dia ambil tanggungjawab menjaga kepentingan principal setakat yang sepatutnya. Okey, D dah sudah. Padi bu. I, insanity. Gila pula. Okey, gila. Principal atau ejen gila dah tak boleh buat kerja kan. Principal tak boleh buat keputusan, ejen pun sama tak boleh menjalankan tanggungjawab, dah tentulah akan terminated. Pun sama ejen kalau principal yang gila dia kenalah ambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi kepentingan principal. Okey, dan B, bankruptcy bankruptcy. Principal bankrupt. Tiba-tiba declare bankrupt lah. So bila declare bankrupt dah tentulah terminated. Okay, you unlawful, ambil you unlawful by the happening of an event which render the agency unlawful. This fall within the doctrine of restitution of contract. Maksudnya asalnya apa yang ejen tu buat untuk bagi pihak principal valid sebab undang-undang tak menghalang. Tiba-tiba undang baru buat dah jadi tak sah. So terminated lah, tugasan tu tidak boleh nak dilaksanakan sebab dah tak sah di sisi undang-undang. Habis dah untuk agensi. Okay, ada apa-apa soalan untuk termination? Anyone? Cepat Ismail. Ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan termination? Cuba Atirah sebut balik Atirah. Ada berapa types of termination of agency? Atirah? Are you there? Tiba-tiba left. Okay. Nur Azrin, ada berapa types? Nur Azrin Hasbullah. Kenapa tak respon? Kena denda ni sekarang. Tak cakap pun nak pergi toilet. Okay, call Hazrin ni. Madam minta explanation kenapa sepanggil tak respon. Aisyah Syafiqah. Madam. Okay, ada berapa types termination of agency? Saya suruh buka kamera. Ada dua, sebut semula. Right of the party, operation of law. Okay, so ada berapa by operation of law? 6. Okay, apa mnemonic saya sebut tadi? PDB. Sekali lagi? PDB Betul. Okay, P yang pertama apa dia keyword dia? Performance. Very good. Okay, E? Inspiration. Very good. D? Death. Okay, I? Insanity. Okay, very good. B? Bankruptcy. Alright. U. U apa dia? Unlawful. Very good. Okay, untuk act of parties ada berapa? 3. Okay, apa dia yang pertama? Mutual consent. Mutual consent. Lagi? Unilateral revocation by the principal. Okay. Unilateral renunciation by the agent. Very good. Okay. Ada 3 saja act of parties. Alright. So kalau salah satu pihak terminate, sama ada agent atau principal, apa benda penting yang mereka kena provide? Reasonable notice. Very good. Reasonable notice. Adakah reasonable notice tu tempoh dia standard 5 bulan? 3 bulan. Suka hati je. Siapa boleh bantu menjawab soalan saya? Aisyah jawab salah. Tak dengar lah tadi. Penat saya bebel. Okay, anyone? Siapa nak jawab? Adakah reasonable notice tu ada tempoh tertentu? Ada 3 tempoh. bulan, 5 bulan. Betul ke Sofia? Tak Okay. ada. So dia depend on apa Sofia? Sofia.
dia bergantung kepada nature of contract tu. Very Tak ada good. standard. Tak ada standard. Yes. Okay, contohnya tempoh berapa lama kan? Tempoh berapa lama agency relationship tu. Aisyah, kenapa tak boleh ingat Aisyah? Tak fokus ke tadi? Mungkinlah madam terlepas kot yang madam cakap tu. Itulah kan bila kita tak fokus kalau saya tak tanya, terus salah. Okay, so kita dah settle dah agency. So saya beri ruang kepada you dah 5 minit untuk lapangkan fikiran sekejap. Mungkin regang-regang kat otot, minum air, yang belum pergi toilet yang tahan tadi kan. Ada yang tak tahan tengah saya mengajar pergi toilet terus kan. So you all yang tahan untuk dengar juga rasa sayangnya nak pergi toilet waktu ni. Okay, boleh pergi toilet. Moga Allah lebih merahmati kalau itulah pengorbanannya. Okay, so 5 minit ya. 5 minit sebab lepas ni kita akan masuk secara overview apa itu sales of goods. Kita masuk topik baru insya-Allah. Moga Allah mudahkan. Banyak kita dapat ilmu dalam waktu mungkin dah tolak you punya rest dalam waktu 40 minit. Okay, so 5 minit dari sekarang you all boleh break. Kalau you all rasa macam tak nak break, baca apa di sales of goods ni. Okay, alright, so 5 minutes from now. Imran nak keluar bila Imran? Sekarang. Tadi ada mesej madam. Oh kat ya WhatsApp. ke? Saya tak perasan. Ayah sakit apa Imran? Ada angin kat Hempedu. Ada batu? Tak pasti lagi sebab doktor belum inform, tapi ada macam ada masalah kat Hempedu lah. Oh biasa kan Pedu ada something lah. Biasanya orang kaitkan dengan batu karang biasanya lah. So ayah ada demam-demam ke sebelum ni? Ada daripada Sabtu lah. Biasanya macam itulah kalau ada batu atau benda asing dalam Pedu tu dia dah ada jangkitan, dia akan menyebabkan demam lah. So bermula ke hospital terus ke klinik? Dari klinik dulu. Klinik? Klinik x-ray ke tak kan? Dia scan ke? X-ray. Lepas tu dia bagi surat warded. Oh, ayah masuk hospital yang swasta ada insurans ke ataupun kerajaan? Tak ada apa. Ha? Tak ada. Masuk hospital kerajaan? Swasta. Oh, swasta sebab kerja? Okay. So maksudnya mudah sikit lah kalau kerajaan protokol dia agak rigid sikit sekarang. So Imran akan terus pergi hospital mana tu? Di mana tu? Dekat Manjung. Oh kat Perak. So Imran memang duduk dekat rumah ya? So pergi seorang ke apa? Pergi dengan adik. Dengan adik. Mak ada sana dah ke? Mak dekat office, nanti ambil mak kat office, lepas tu pergi ke ayah. Okay, so belum operation semualah? Belum, tak pasti lagi juga kena operation ke apa. Dah warded? Dah. Dah warded. Sejak semalam ke? Sejak Ahad. Oh dah lama. Oh Ahad, patut dah tahu dah tu batu ke apa. Okay, so Imran, okey lah. Nanti apa-apa update lah. Okay. So pastikan topik baru kan lepas ni, pastikan Imran baca jugalah sebelum tanya rakan-rakan. Malam ni lah lepas you dah jumpa ayah semua. Okay, semoga dipermudahkan urusan. Okay, terima kasih madam. Sama.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi. Waalaikumsalam. Okey, Mustaqim sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Semangat tak hari ni nak belajar? InsyaAllah. InsyaAllah cari semangat tu kalau semangat tak ada. Okey, ada berapa subjek lagi? Ada berapa kelas lagi lepas ni? Ada 2. Ada 2 kan? So kenalah tambahkan energi, tambahkan semangat. Okay you all, so saya harap semua orang dah bersedia untuk mendengar topik baru. Please raise your hand. Kalau you all dah berada di belakang. Kan, tak bagi can you untuk kat kamera kan. Hopefully you all boleh fokus. Okay, untuk topik baru. Okay, siapa? Okay, siapa yang dah tengok, dah go through dah sales of goods ni? Jenis yang proaktif kan orang kata. Dah tahu okay lepas agensi belajar apa so you all tengok sales of goods, you all pun dah start tengok sales of goods tu. Okay, so jangan lower hand lagi. Alright, cuma saya nak yang dah tengok, dah refer secara overview sales of goods baru boleh lower hand. Okay, ada tak sesiapa? Ataupun tulis dekat chat box, saya dah go through madam sales of goods. Ada tak? Macam tak ada je. Okay, siapa yang dah go through sila tulis dekat chat box. Yang lain saya nampak kat sini by Haki tak raise hand, dia lower hand atau pada awal tak. Mustaqim, awak raise hand ke tidak? Mustaqim? Raise hand. Okay, okay, alright. Okay, so yang dah baca tulis kat chat box. Okay, boleh lower hand semua orang. Yang dah baca sales of goods tulis dekat chat box. Tak ada. Tak ada ni, tak adalah calon A+ ni kan. Okay. So kita tengok ni topik baru ya you all. Ingat kita dah belajar kontrak. Kita dah belajar agensi. Okay, kontrak secara asasnya dia umum dia umum. Nanti kita akan belajar spesifik lah lepas ni. Okay, lepas tu kita belajar agensi pula. Agensi kita refer kontrak juga kan. Cuma dia melibatkan agent. Dan sekarang kita belajar kontrak juga tapi sales of goods. Goods tu apa? Bukan good baik, bukan good elok tapi goods. Goods apa dia agak-agaknya Sofia Balkis. Aisyah Syafiqah. Goods tu apa Aisyah Syafiqah? Tak apa Sofia, kita tanya Aisyah. Barang. Barang, very good. Okay, barang-barang. So sales of goods adalah jualan barang-barang. Apa yang kita nak belajar dalam jualan barang-barang ni? Okay, kalau you tengok dekat dalam slide tu. Okay, kalau sekarang saya buat slideshow, you nampak slideshow tak? Nampak. Okay, alright. So the first thing yang kita akan belajar adalah define goods. Rupanya goods ni ada banyak types. Jadi kita kena define goods tu. Apa maksud goods? Okay. And then kita akan explain the term which exists under the sales of goods contract. Apa terms dia? Okay, terms implied terms kan. Ada banyak implied terms, implied warranty. And then at the same time, explain the general principle in the transfer of goods and exception. Kita ada lagi cerita general dan juga exception. Alright, and then describe unpaid sales right. Okay, ini rights ataupun remedies lah. Yang sebelah kanan ni rights ataupun remedies. Inilah yang akan kita belajar. Okay, so kita pergi kepada definition types of goods lah. Okay, apakah law applicable untuk sales of goods? So we refer Sales of Goods Act. Okay, SOGA tu adalah Sales of Goods Act. Okay, Sales of Goods Act. Alright, maksudnya selain daripada Contract Act yang kita juga refer secara general,
Tapi kita ada akta yang spesifik untuk sales of goods iaitu Sales of Goods Act. Okay, definitions. Okay, you pun boleh tengok dekat dalam manual jugalah. Sama-sama refer lah, counter refer, cross refer. Okay, contract of sales of goods. Contract of sales of goods, section 4, subsection 1. Contract where seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Okay, siapa tahu maksud property in goods? Apa agak-agaknya property in goods to you all? Anyone? Ada siapa tahu? Maybe macam pokok, contohnya pokok mangga. Okey, sebenarnya property in goods bukan pokok mangga, bukan pokok rambutan, bukan pokok durian. Property in goods sebenarnya adalah ownership. Okey, tulis kat nota you. Property in goods adalah ownership. Property tu ownership lah. Sebab tak semestinya bila kita transfer goods, kita transfer dengan ownership sekali, kan? Mungkin good transfer, ownership not transfer. Contohnya apa? Barang sewaan, barang pinjaman, barang orang suruh tolong jaga. Good transfer but not the ownership. So in contract of sales of goods, jom kita tengok section 4, section 1, 3 main ingredientsnya. Iaitu goods to be transferred to the buyer. Contoh kalau saya nak jual handphone kepada Aidil, okay, saya seller, Aidil buyer, saya akan transfer goods tu kepada Aidil iaitu handphone tu. Okay, good transfer. Okay, sekarang Aidil dah pegang handphone tu. Yang kedua, the sellers transfers or agree transfer the property in goods. Okay, saya memang nak jual dekat Aidil. Maksudnya saya bukan jual barang tu berpindah tangan saja. Saya pindahkan hak milik saya kepada hak milik orang baru iaitu buyer. So Aidil akan dapat hak milik. Bukan saja dapat barang tapi hak milik. So bila Aidil dapat barang, dapat hak milik, saya dapat apa? Saya dapat duit lah. Price for the said transfer. Saya akan dapat duit. Itulah main ingredients. Okay, 3 main ingredients of section 4 subsection 1. Everyone, are you all clear ke tidak? 3 main ingredients ni? Clear, madam. Yeah. Very good. Okay. You all nampak slide saya dah bertukar kan? Ada gambar 3 kepala, betul? Belum. Tak ya? Masih gambar mentol tu. Oh ya. Sekejap. Kenapa ya? Okey dah. Ni dah. Okay, Dah. kau saya tukar slide. Ni nampak? Ni nampak slide show tak? Nampak. Okay, alright. Okay, so sekarang saya tukar slide. Nampak tak? Tak. Okay, dia kena macam ni dululah. Sekejap. Nampak? Okay, nampak. Okay, dia kena buat macam ni dulu baru saya boleh buat slideshow. Alright, so definition of goods. Goods ni pun ada definition dia supaya kita tahu goods yang kita belajar ni types dia termasuk ataupun include ataupun covered under Sales of Goods Act. Rupanya Sales of Goods Act ni covered certain goods je untuk dijadikan Sales of Goods. Okay. Maknanya ada certain goods tak termasuk pun dalam Sales of Goods. Dia ada act yang lain. Alright. So apakah definition of goods tersebut? Okay. Every kind of movable property. Okay. Apa maksud movable property you all? Apa Benda yang boleh dipindahkan. Yang boleh dipindahkan. Apa contohnya? Handphone. Handphone juga. Whatever yang handphone, lagi apa? Saham. Okay, sebelum saham kita ambil movable dulu. Saham tu dia types yang satu lagi. Movable. Movable ni benda-benda yang kita boleh touch lah. Benda kita boleh pegang tapi dia boleh berpindah. Saham pula. Handphone, pakaian, alat tulis, perabot, alat elektrik, dia movable kan? Movable maksudnya benda tu boleh bergerak dan boleh dipindah-pindahkan, boleh diserahkan. Dia tak melekat lah. Dia tak melekat, contohnya dia bukan bangunan, dia bukan tanah, dia bukan benda yang attached to the building. Itu maksud every kind of movable property. So apa-apa benda yang bergerak yang kita boleh pindahkan satu pihak ke satu pihak, yang boleh kita beri daripada satu pihak ke satu pihak, dia adalah movable property. Termasuklah dalam Sales of Goods Act. Okay, ni baru includes termasuk share, stock and mutual funds.
Maksudnya goods, Sales of Goods Act ni covered juga saham, stock dan mutual fund. Bukan saja movable property tapi share, stocks and mutual funds. Okay. Okay, seterusnya growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Dan satu lagi you all kena tahu ialah growing crops, okay, tumbuh-tumbuhan. Okay, yang tumbuh dekat tanah tu, okay, akan jadi goods bila agreed to be severed. Agreed to be severed tu maksudnya kita bukan nak beli pokok tu. Kita nak beli hasil dia. Contohnya buah durian. Contohnya buah rambutan, sayur-sayuran yang memang asalnya forming part of the land tapi kita nak beli hasilnya yang telah dipisahkan. Itu adalah goods. Okay, dan ia kalau you tengok case termasuk juga yang mineral dalam lombong ke dalam tanah. Contohnya kita nak beli mineral dia kan yang dah diekstrakkan daripada sebelum ini forming part of the land. Itu juga adalah goods. Maksudnya kita nak beli setelah ia dipisahkanlah daripada forming part of the land. Okay, clear you all? Maksud goods tersebut. Clear, madam. Okay, very good. Alright, so you nampak ada 3 lah kat sini. Every kind movable property, stock and shares, growing crop grass yang forming part of the land tapi agreed to be severed. Okay, severed tu maksudnya dipisahkan. Okay, so seterusnya ni stock and shares lah. Ni case MCO, MCO Enterprise Property Limited. MCO Enterprise Property Limited. Okay, ada sesiapa boleh baca case tu? Okay, silakan. Okay, in the case of MCO Enterprise Property Limited versus Wade, contractor agreed to remove from a riverbed all gravel, sand and stone which could be used commercially in construction and which were capable of being recovered by ordinary methods. It was held by the court that the contract was for the sale of goods, as the goods fell under the definition of goods in the Sale of Goods Act. Okay, so Zakwan faham kan? Maksudnya gravel, sand and stone yang asalnya dalam sungai tu, riverbed tu, dia bukan nak beli sungai tu sekali, nak beli bahan-bahan dalam tu. Kan? So dia dianggap sebagai sales of goods sebab agreed to be severed. Dipisah-pisahkan lah, diasingkan. Okay, satu lagi ialah kalau kita tengok dekat situ kan definition of section 2 tu kan, kita akan nampak other than tu. Okay, thank you Zakwan, saya suka awak mencuba dan saya nak awak baca lagi good section 2 tu sekali lagi. Every kind of movable property, sambung. Zakwan. Saya ke madam? Yes, awak. Section 2, every kind of property, goods, definition of goods. Baca dalam manual muka 1 tu. Manual Goods, section 2. Oh, yang ni goods is defined madam. Okay, goods is defined in section 2 as every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. So the definition expressed dalam section 2 ni includes fixtures that can be severed to be sold as goods. Okay, kita dah bincang tadi kan 3 benda, movable property, stock and shares dan growing crop agreed to be severed. Dan kita kena tahu juga yang tak termasuk dalam sales of goods iaitu actionable claim, money dan immovable property. Okay, so exclude section 2 exclude immovable property, tanah, bangunan yang forming part of the land. Yang kedua actionable claim dan yang ketiga adalah duit. Duit ni bukan goods. So jual beli duit bukan covered under Sales of Goods Act. Okay, dia ada akta yang lain lah. So, goods adalah 3 benda tadi, iaitu
Yang pertama tadi adalah movable, yang kedua stock and shares, yang ketiga adalah agreed to be served tu. Okay, duit, actionable claim dan immovable bukan under sales of goods. You nak jual beli tanah, you nak jual beli rumah, bukan sales of goods act. Okay, ada akta lain. Alright. So apa maksud actionable claim? It is a claim on a debt on which action can be initiated in the court of law for relief. Tak boleh dibuat jual belilah this actionable claim. They're not covered under sales of goods act. Okay, contoh if Ali fails to pay, Budin can bring an action in court and claim back the amount. Budin's claim is an actionable claim. So dia tak covered under sales of goods act. Alright. Okay. Seterusnya apa yang saya nak bagi tahu you all, kalau you all nak jual beli tanah, you all tak boleh gunakan sales of goods act. Dia ada akta yang berbeza. Dan satu lagi soalan yang saya nak tanya dekat you all adalah, mungkin saya nak tanya kepada Nur Ain Farhana. Madam. Okay Ain, kita tahu kan money ataupun duit tu bukan goods. They not covered under sales of goods act. Tapi ada tak situation duit boleh jadi goods? Ada. Okay, apakah dia? Saham. Saham is saham. Saham is saham. Dia bukan duit. Duit. Okay, cuba baca case MCO. Sorry, case Moss and Hancock. Moss and Hancock. In Moss and Hancock, the court held that a Jubilee £5 piece bought as a curiosity might be treated as a good and not as money. Okay, tu apa dia? Apa maksud case tu? Duit juga kan kat situ? Tapi kenapa kat situ duit boleh jadi good? Sebab duit apa? Dia beli duit yang Duit? dia masa beli duit lama ke Madam? Pandai pun. Duit lama. Duit lama, you tahu kan orang kadang nak beli duit lama kan? Duit lama tu, okay, contoh zaman saya kecil-kecil, arwah datuk nenek saya, dia ada rumah kampung, dia ada loteng, ada peran orang panggil lah. So kat atas tu dia ada satu peti yang disimpan shilling-shilling zaman Jepun. Yang diorang guna masa diorang zaman Jepun lah. So transaksi yang berlaku masa tu guna shilling-shilling tersebut. Dia ada 1 sen, suku sen, 3 suku sen. Zaman dulu 1 sen mungkin boleh beli nasi lemak kan. Sekarang dah tak boleh lah. Nak roti canai boleh naik harga kan. So duit-duit tu kalau dikumpulkan, kalau saya kira 1 sen, 3 suku sen, 2 sen, 5 sen semua tu, saya kumpulkan jadi RM10 Malaysia. Ditotalkan. Tapi bila orang yang sukakan barang antik ni, satu peti yang RM10 tu mungkin bukan RM10. Dia akan sanggup beli dengan harga RM10,000 contohnya. Okay, adakah itu goods? Cover tak under Sales of Goods Act, Nur Ain Farhana? Dia goods. Yes, dia adalah goods sebab goods sebab duit tu tidak boleh digunakan untuk situasi sekarang. Kalau kita guna duit tu nak beli apa-apa tak boleh. Sebab dia dah tak laku dah. Sudah jadi ancient coin. So ancient coin duit tapi dia bukan duit yang boleh digunakan apa-apa transaksi anymore. So dia adalah goods. Okay. Jadi kadang-kadang examiner sukalah test. You tahu kan goods tu salah satunya bukan duit. So dikasih pula contoh duit tapi duit lama. So kalau you tak faham betul-betul then objective question pun boleh salah. Okay. Clear Alright. So ada apa nak tanya untuk goods ni? Untuk definition of goods? Tak ada Okay, kalau tak ada, you all boleh saya rasa untuk exist types of goods kan, existing atau future goods ni saya rasa tak susah untuk you all faham lah. You can read yourself contoh yang mudah, existing goods adalah at the time of sales of the goods are physically in existence and are in possession of the seller. Existing goods tu maksudnya saya nak jual handphone dekat Zakwan, handphone tu ada pada saya, dalam pegangan saya, itu existing good. Tapi kalau future, saya nak jual katakanlah almari ataupun board contohlah.
yang mana dalam proses nak dibuat, goods to be produced atau manufactured, yet to be acquired by the seller. Saya belum pegang lagi, tak ada dalam possession saya. Okay, tapi saya dah berkontrak dengan Zakwan nak jual barang tersebut. So barang tu masih dalam proses pembuatan. Itu future goods. Tak susah kan nak faham? So you all boleh read yourself lah types of goods ni. Specific, ascertain, good and ascertain ni kalau objective question, boleh merujuklah kepada kefahaman you tentang types of goods ni. Maksudnya dia tak difficult, tak complicated for you to understand. Dengan illustration yang ada ni, saya harap you all boleh faham and you can read yourself. Dia ada banyak types tu. Please read yourself. Okay, ini price, harga. Okay, untuk sales of goods, consideration mesti barang. Consideration mesti duit. Saya jual handphone dekat Zakwan, Zakwan dapat handphone, saya mesti dapat duit. Kalau consideration secara umum, kadang-kadang consideration tu mungkin dalam bentuk performance of an act. Mungkin dalam bentuk forbearance ataupun detriment kan, atau responsibility. Tapi dalam sales of goods, consideration adalah duit. Duit mesti menjadi consideration dalam sales of goods. Okay? Alright, formation ni pun kita dah belajar kontrak, so tak ada masalah untuk kita faham formation of sales of goods. Okay, alright. So satu lagi saya rasa tak susah untuk you faham ownership and possession. So ownership dengan possession ni ada beza. Contoh kalau saya bagi handphone dekat Zakwan, dia pegang handphone tu, maka itu possession. Tapi kalau dia beli handphone tu, maka dia akan dapat barang dan juga at the same time dia dapat hak milik. So possession pegangan atau kawalan tanpa hak milik. Ownership adalah hak milik. Okay, ownership adalah hak milik. So faham beza ownership? Faham. Very good. Okay, kalau dah settle dekat apa tu? Yang penting sekarang kita nak pergi dekat terms ataupun implied terms. Implied term ni yang best sikit. Tapi sebelum pergi kepada implied term, saya nak terangkan sikit okay, ni ownership and possession. Nanti saya share insya-Allah slide ni dalam I discuss Okay. Ini beza ownership dengan possession lah. So possession not the owner. Ownership having legal rights over the goods. Dia biasanya owner lah, so dia ada hak untuk jual. Tapi possession of course dia ada hak untuk jual sebab dia tak ada ownership. Kan, dia tak ada hak milik. So dia tak boleh lah nak jual barang yang bukan hak milik dia. Alright. And then satu lagi yang saya nak awak tahu ialah perbezaan condition dan juga warranty. Kalau you tengok dalam manual muka surat 5. Condition dia essential to the contract, dia penting. Warranty dia kurang penting. Kurang penting tu maksud dia bukan main lah, dia bukan main term and condition dalam kontrak tu. Dia adalah less vital. So dia ada efek kalau salah satu pihak breach only warranty, dia tak boleh terminate kontrak, dia hanya boleh tuntut ganti rugi atas kerugian. Tapi kalau salah satu pihak breach term and condition, dia boleh terminate kontrak dan boleh tuntut ganti rugi. Itu untuk you tahu secara mudah lah. So sekarang ni kita akan pergi lebih penting iaitu implied term and implied warranty. Okay. Breach of implied term and warranty. Kita akan tengok yang tu lah. Yang ni you boleh read yourself. Okay. Okay, implied condition. Implied condition. Okay, so you all cuba tengok muka surat 6, implied terms tu. Nampak tak? Dia ada A sampai G tu. Section 14A, Section 14B, Section 14C. Lepas tu Section 15, Section 16, Section 16 lagi dan Section 17. Jumpa tak dalam manual? Jumpa. Okay. So you all tengok dan baca sekejap, at least saya nak awak ambil makna setiap satu perkataan yang you rasa you tak clear. Contohnya apa maksud title kat situ? Apa maksud quiet possession? Apa maksud encumbrances? Apa maksud correspond with description?
Apa maksud fitness for particular purpose? Apa maksud merchantable quality? Apa maksud sale by sample? Maksud dia je. Okay, saya bagi 5 minit untuk you fahamkan maksud dia. Okay, alright, dah bagi masa kan. Kalau saya terus bagi je maklumat, you all mesti macam lama, letih lah telinga nak dengarkan. So saya harap masa yang saya bagi tu cukup untuk you all rasa lapang untuk mendengar apa yang saya nak explain. Okay, is it okay? Cik dengar suara, is it okay? Yes. Senyap yang lain, is it okay everyone? Okay. Okay, madam. Okay, saya nak dengar suara lebih semangat. Is it okay everyone? Yes. Tahniah bagi yang jawab ya. Bagi yang jawab okey tu saya rasa baguslah. You nak respon dan you cuba untuk memastikan bahawa you are okay. Alright. Tapi siapa yang tak jawab dan tak kisah pun nak jawab, you all tak fokus sebenarnya. Okay. Alright. So kita dengar elok-elok untuk saya explain apakah maksud implied term as to title. You all tak ikut sangatlah. You all punya bosan ke, boring ke, penat ke, letih ke, rasa lapar ke. Okay, please you all. Ini ilmu yang you all kena hargai masanya. Okay, fokus please. Okay, tak semua orang yang jawab okay tadi pun sebenarnya dia betul-betul okay. Mungkin dia pun penat. Tapi cuba untuk okay. Alright, kita ni macam tu lah. Kita bukan baik tapi kita cuba nak jadi baik. Okay, alright, that is why saya nak you ada interaksi lah supaya you tak terima benda tu lalu macam daun keladi kan. Dia kena serap. Okay. So yang pertama implied term as to title. Okay, apa title kat sini all? Farah Wahidah. Title ni apa Farah Wahidah? Adakah title Datuk Datin? Title tajuk buku? Ataupun title geran tanah ke contohnya? Okay, apa title ni Farah Wahidah? Dia macam hak milik. Mana Farah jumpa hak milik tu? Dekat tu legal title over the goods to be sold. Very good. Itulah jawapan dia. Bukan title Datuk Datin, Puan-Puan, Prof ke apa. Bukan title tajuk buku. Tapi title di sini bermaksud hak milik. Jumpa kan jawapan kalau baca. So kalau Farah Wahidah nak jual handphone kepada Sofia Balkis, Farah Wahidah kena pastikan awak ada ownership atau title.
Okey, kalau Farah Wahidah jual handphone kepada Sofia Balqis, rupanya handphone tu adalah milik Nur alias Sofia, maka Farah telah breach of the implied term as to title. Okey, tak sah lah sebab orang yang nak jual barang dia mesti ada hak milik. So antara perkara sekalipun Farah Wahidah dengan Sofia Balqis tak buat writing, agreement in writing, yang hak barang mesti ada hak milik, tapi secara implied kita tahu seller mesti ada hak milik sebelum nak jual barang. Okay, so akan sahlah jual beli itu sekiranya seller ada hak milik. Alright, okay, kita faham dulu konsep dia ya. Okay, yang kedua, implied warranty as to quiet possession. Okay, now apa maksud quiet possession tu? Agaknya Daniel, Muhammad Daniel. Are you there, Muhammad Daniel? Yes, madam. Very good. Quiet possession tu. Quiet possession tu apa, Daniel? Yang tu dia penguasaan secara senyap gitu. Okay, at least ada effort lah nak share makna kan. Okay, walaupun tak tepat. Okay, quiet possession adalah kalau kita dapat barang tu, kan kita beli handphone, kita pegang handphone tu. Kalau kita beli kereta, kita dapat bawa kereta tu. So itu namanya possession. Possession kita tu mesti selesa lah kita dapat. Kita boleh gunakan dengan selesa tanpa gangguan. Okey, itu dalam bahasa Melayu pegangan, kawalan, penggunaan yang selesa. Okey, ataupun yang tiada gangguan lah macam tu. Maksudnya kalaulah saya jual barang kepada Alia Sofia tapi Alia tak enjoy quiet possession tu, saya asyik-asyik nak pinjam barang tu balik lah, ataupun saya diganggu oleh pihak lain bila Sofia dah beli barang tu daripada saya. Dia ada contoh dalam kes-kes lah. Maknanya undang-undang memberi satu situation bila you dah beli barang tu, you kena selesa guna barang tu. Tak ada gangguan daripada seller sendiri ataupun third party atas sebab-sebab tertentu. Kalau tak, dia jadi breach of implied warranty. Dia jadi benda yang less important tapi boleh dituntut ganti rugi lah. Okay. Yang ketiga lah implied warranty that the good are free from encumbrances. Apa benda free from encumbrances ini? Agaknya Siti Aisyah. Bebas dari bebanan. Okay, very good. Bebas daripada apa-apa bebanan lah. Sama ada hutang ataupun teks ataupun apa-apa saja. Maksudnya seller kena pastikan barang yang nak jual tu tak ada apa benda yang tergantung yang sepatutnya seller settle. Menjadikan si buyer pula yang terpaksa susah. Okay, terpaksa terbeban dengan bebanan yang sepatutnya diuruskan oleh seller sebelum dia jual. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, apakah maksud implied condition that the good must correspond with description? Nur Kristina Norman. Implied condition that the good must correspond with description. Apa maksud tu? Nur Kristina Norman. Yes, madam. Apa maksud dia, Kristina? Awak correspond. Cari tak makna saya bagi masa tadi? Maksudnya buyer tu dia nak benda tu dalam certain requirements ataupun certain quantity. Okey, maksudnya ialah correspond tu sendiri maksudnya sepadan, selari. So macam Kristina sebut, requirement dia, requirement dia. Maksudnya kalau buyer dia describe apa barang yang dia nak macam mana, okay, yang dimahukan. So seller kena provide, serahkan barang correspond, sepadan, selari, sama dengan apa yang buyer describe. Contohnya kalau Kristina nak lipstick, contohnya nak lipstick matte bukan moisture. Nak warna cherry red bukannya chili red kan. So dia kena correspond. Nak quality macam mana, nak quantity banyak mana, buyer describe. So seller kena serahkan barang tu correspond dengan description by the buyer. Okay, kalau tak correspond, tak sama, maka dia akan breach of the implied terms. Okay,
Alright, seterusnya Nur Syazwani. Nur Syazwani Soli. Apa pula maksud implied condition as to fitness for particular purpose? Nah, apa dia Syazwani? Nur Syazwani. Ada dua Syazwani ni kan, Nur Syazwani Soli ya. Okay, Syazwani apa maksud fitness for particular purpose? I can't hear you. Okay, bantu Nur Nafisa Azman. Nur Nafisa Azman. Yes, madam. Yes, very good. Cepat pun. Okay, apa dia? Masuk fitness for particular purpose. Okay, nanti Syazwani tulis dekat dalam chat box. Nafisa, apa dia? Dengan tujuan tertentu. Bolehlah kan. Jawab je you all. Itu sebab bila saya bagi masa tu buat betul-betul supaya at least you boleh say something kan. Salah tak apa. Salah sikit tak apalah kan. Macam tadi siapa dia jawab penguasaan kan. Dia saya tahulah dia tengok maksud kan. Effort you bukan susah pun kan untuk orang lain. Okay. So fitness for particular purpose. Maksudnya barang kita beli tu mesti sesuai dengan tujuan kita nak beli. Boleh digunakan seperti mana yang kita nak. Macam tu fitness for particular purpose. Kalau kita beli barang tu tak boleh nak digunakan seperti mana yang kita mahu, maka dia tak fit for particular purpose. Okay. Merchantable quality. Ni kalau siapa dapat tera ni. Okay. Nur Hanis Asri. Hanis? Hanis, bagaimana Hanis? Tanya Hanis, madam tanya. Update dalam WhatsApp group, kenapa masa madam panggil tak respon Saya tak nampak dia nak pergi toilet pun. Nur Syafiqah Misli. Yes, madam. Cepat pun. Okay, Syafiqah, apa dia merchantable quality tu Syafiqah? Kualiti boleh niaga kot. Kan, faham. Tu mesti tengok makna direct kan? Betul lah tu. Kualiti boleh niaga, boleh dagang. Maksudnya kalau saya jual barang dekat Syafiqah, barang tu kalau Syafiqah nak jual kat orang lain pun masih ada kualiti untuk dijual. Bukan maknanya bila saya jual dekat Syafiqah, Syafiqah jual orang lain tak nak. Okay, dia maksudnya ada kualiti yang tertentulah yang perlu dicapai dalam jual beli barang. Okay, alright. So last one, untuk implied term ni kita tanya Quraisyah Husaifuna. Quraisyah Husaifuna. Okay, Quraisyah, nama hebatnya, jarang saya sebut nama ni. Quraisyah okey hari ni? Okey, madam. Semangat untuk belajar hari ni? Semangat. Semangat. Okey, boring tak subjek law sebenarnya sebelum belajar? Tak. Oh, memang rasa tak boring reading subjek ke? Okey je subjek ni. Okey, so suka reading subjek lah. Okay. Alright, so Quraisyah pagi tadi bangun pukul berapa? 6 suku. Baik, 6 suku. Tidur balik tak lepas subuh? Tak. Dekat rumah ke kat college? Dekat rumah. Okey, lepas subuh kau tak tidur, Quraisyah buat apa? Bagi makan kucing. Lepas tu? Buat sarap. Buat sarap apa hari ni? Hari ni roti telur je. Roti gardenia salut telur? Bagi yang lain-lain semua makan lah. Dia makan sendiri je? Adik makan juga. Okay, alright. Biasanya roti telur je ke buat sarapan? Kadang lain. Okay, semalam masak apa? Aku nasi goreng. Quraisyah masak ke? Dengan kakak. Kakak masak sekali? So semalam lepas subuh tak tidur juga? Semalam tidur. Tidur juga. Okay, kalau kita dapat tak tidur lepas subuh waktu cuti tu memang best lah kan. Perjuangan tu kan senang anak-anak remaja ni kan. Okay Quraisyah, apa dia maksud implied condition in a sale by sample tu? Apa cerita dia nak cakap pasal apa tu Quraisyah? Jualan tu masih sama dengan sampel.
Okey, ada jualan yang kita jual, kita bagi sampel tau. Kan, maksudnya bila barangan dia jual menggunakan sampel, syarat dia ialah barang yang kita jual menggunakan sampel mesti sama dengan sampel. Dia ada beberapa syarat-syarat lah bila jualan secara sampel. Okey, dalam 10 minit ni, you all dengar baik-baik untuk saya terangkan sekurang-kurangnya 3 implied ataupun 4 lah. Okay, dengar baik-baik, and after that kita akan tamatkan lah. Nanti seterusnya kita akan sambung Okay, implied term as to title macam saya terangkan tadi. Okay, thank you Quraisha. Saya teruskan. Okay, implied term as to title tu maksudnya kalau macam saya nyatakan tadi kena ada title. Kalau tak di-breach. Contohnya dalam kes Roland and Dival The plaintiff bought a car and after using it for 4 months, the plaintiff discovered that it was actually stolen from someone else and the defendant, iaitu seller, actually has no title to it. The plaintiff had to return the car to the true owner and thus he sued the defendant for breach of implied terms. The court held that the defendant had breached the implied condition as to title. Therefore, the plaintiff was allowed to rescind the contract and claim for the return of the full price of the car paid to the defendant. So dah dilindungi oleh undang-undang kan, seller kena ada hak milik. Dah dia pergi jual barang curi, dah tentulah owner pergi cari buyer, ambil balik kereta tu daripada buyer. So buyer apa yang dia berhak ialah dia tak boleh dapat kereta tu tapi dia boleh sue seller. Kerana breach of implied term, minta duit yang dia dah bayar kepada seller. Itu antara protectionnya. Sama juga dengan kes Lian Li, motors yang berhad. Sama juga stolen vehicle. Alright, tu clear kan? Senang nak faham. Okay, yang seterusnya, implied warranty as to quiet possession. Okay, quiet possession ni contohlah, katakanlah kan, Ahmad Mustaqim, dia jual kereta dia kepada Haziq Rushidan. Dia jual kereta dia kepada Haziq Rushidan. Dia jiran, kawan baik, lepas tu berjiran pula tu. Okay, so dah jual kereta, Haziq dah beli, tetapi si Mustaqim ni, setiap hujung minggu je mesti si Mustaqim nak pinjam kereta balik kampung. Dah jiran kan, kawan baik pula tu. Dah jual tapi setiap hujung minggu nak pinjam. So Haziq ni rasa macam bersalah pula. Ada waktu weekend memang Haziq nak guna kereta tu. Okay, sampai satu ketika Haziq cuba buat cerita lah tak nak kasi Mustaqim pinjam. Dia kata, sorry lah Mustaqim. Kunci kereta aku tak tahu lah kat mana letak. Tak nak bagi pinjam sebenarnya kan. So tiba-tiba si Mustaqim kata, aku ada spare key lah, hari tu aku tak pulang lagi kat kau kan. So tak apalah, aku gunalah kereta kau ya. Apa perasaan Haziq kan? Enjoy tak quiet possession? Tak kan, dia tak enjoy, dia tak selesa. So itu juga boleh dianggap sebagai breach of implied warranty as to quiet possession. Tapi dalam kes dalam manual microbits, in this case a patent holder that is a third party brought an action against the buyer. Nampak tak? Third party saman buyer. Okay, masalah yang dibuat oleh seller kan, for the use of certain road marking machine which was in breach of their patent. So patent tu third party punya. Seller mungkin ciplak patent tu and then dia jual kepada si buyer. Yang kena buyer sebab buyer pegang barang yang telah diciplak tu. So terganggulah si buyer ni, dia pula kena saman, bukan salah dia. Macam tu. So you bolehlah tuntut ganti rugi kepada seller. Okay, RM1 lah. Okay, implied warranty that goods are free from encumbrances. Barang tu mesti bebas daripada apa-apa bebanan. Kalau tidak, breach of implied warranty. Contohnya kes Tinky and Edwards. So plaintiff brought a car from the defendant which still had tax owing to the government. Kena bayar tax. Tapi dia dah jual, okay? Dia dah jual kepada buyer. Yang kena kejar adalah buyer lah. Kan, ada bebanan yang buyer pula kena settle. So kalau buyer dah bayar dekat that tax department, dia boleh claim balik daripada seller. Okay, itu maksud free from encumbrances. Okay, last kali adalah implied condition that good correspond with description. Okay, barang yang seller beli, yang buyer beli mestilah correspond dengan apa yang buyer describe. Dia tak boleh berbeza. Okay, kalau berbeza dia akan jadi breach of the implied condition. Contohnya kes Nargudas Purushottamdas. Kes ni So under previous, katanya under previous contract between the parties for the sale of the flour, tepung
Dia kata dia nak beli tepung yang sama macam kontrak sebelum, jenisnya, kuantitinya. So the flour had been sold in bags with a well-known trademark. Subsequently, the buyer ordered flour and stated the same as previous contract. Sama macam kontrak sebelum lah. So flour of the same quality was delivered. So seller ni dia serahkan juga kualiti yang sama tepung tu. Tapi jenama bukan jenama yang biasa dibeli oleh buyer. So court held that the goods did not comply with the description and the seller is liable for breach of implied condition. Contoh katakanlah Ikhwan Ramlan ni dia berkontrak dengan Jasri. Jasri masuk lambat sikit tadi. Jasri, are you okay? Okay, madam. Jasri boleh follow tak? Boleh. Jasri subuh pukul berapa tadi pagi? 6. Jasri dah gunting rambut ke belum? Belum. Belum. Belum? Panjang lagi? Pastikan gunting ya. Okay. So contohnya Ikhwan dia biasa berkontrak dengan Jasri tepung jenama sauh. Tepung jenama sauh kan? So dah settle satu trip. Okay, next contract Jasri bagi tahu Haziq. Okay, the same as previous lah, sama macam sebelum ni. So si Haziq ni pula dia supply lah tepung tu. Tepung tu kualitinya sama je dengan jenama sauh tu. Cumanya jenama bukan sauh lagi, sawah. Jenama sawah. Tapi kualiti sama, exactly the same. Tapi mahkamah kata berlakunya breach of implied term juga sebab apa-apa yang buyer describe kena correspond. Macam itulah walaupun mungkin buyer seller describe kualiti dia sama, tak berubah pun, tak ada beza pun, boleh buktikan. Tapi mahkamah kata kalau buyer dah describe, you kena follow. If you not describe and buyer tak puas hati, you breach of the implied term. Okay, itu kes Nargudas. Sama juga kes Associated Metal Smelters. Okay, Associated Metal Smelters pula dia describe macam ni. The buyer specifically requested for metal melting furnace which will have a temperature of at least 2600 degree Fahrenheit. Dia kata jangan kurang daripada 2600 degree. Tapi bila dia supply kurang daripada 2600 degree. So court kata dia adalah breach of the implied term. Macam itulah. So apa yang buyer dah describe, you kena follow. Seterusnya dalam kes Arcos Limited pula, buyer minta stiff, okay, incinya setengah inci di order lah. Tapi hanya 15% je conform to the requirement. Yang lain semua tak sama. Bila buyer describe, kenalah bagi apa yang buyer describe. So kalau tak, seller breach. And Moore and Company pula, a small discrepancy je of course also amounted to breach of implied condition. Okay, seller setuju nak supply 3,100 cases of Australian canned fruit. Kena pack 30-30 lah. Satu case 30, satu case 30. Tapi apa yang seller buat ialah sebahagiannya dia pack 24 satu case. So mahkamah tetap kata walaupun slightly different, total sama, tetap breach of implied condition. Sebab you kena correspond dengan apa yang buyer describe. So sebenarnya benda ni boleh guna budi bicara je kan, sebab jumlah sama kan. Tak payahlah sampai nak terminate kontrak semua kan. Tapi sebab undang-undang tu kata boleh bila seller tak follow the description by buyer, so breach of the implied term. Okay, Vali and Whip pun sama, you can read yourself lah apa tu. Contoh Vali ni dia kata second hand baru, tapi bila dia guna ini bukan second hand baru ni, second hand lama. Tu tak follow description lah. Bill and Taylor dia describe dalam iklan kereta tu dalam tak lebih 1961. Rupanya dia kereta tu depan 1961, belakang 1959 contohlah. So bila dia tengok tak tally dengan apa yang describe, maka breach of the implied condition. Okay, samalah macam Intan Khairina nak beli lipstick je nama nak beli lipstick warna chili red tapi seller bagi strawberry red.
and then dia nak matte tapi dia bagi moisture. Kan, jadi dia tak correspond dengan apa yang you describe. So dia breach of the implied condition that the goods must correspond with the description. Okay, so saya tinggalkan you all untuk you all fahamkan implied condition as to fitness for particular purpose dan seterusnya. Okay, alright. So saya harap ada tugasan agensi juga yang you all kena siapkan. Nanti siapkan. Okay, nanti saya update dalam WhatsApp group tugasan agensi tu, salah satunya mnemonic itulah ya. And then you kena bacalah sehingga selesai sales of goods yang kita akan cover. Sambung implied terms. Lepas tu you all tak perlu baca transfer of risk Kalau you nak buat reading kan, nak baca sebelum kelas, transfer of risk tak payah baca. Kita dah keluarkan daripada syllabus dan kita takkan tanya dalam exam. Ingat transfer of risk tak payah baca untuk purpose exam lah. Kalau you ada masa nak baca untuk knowledge, bacalah sebab banyak sangat kita terpaksa nak beri kepada you all, takut you all tak dapat nak absorb. Itu antara perkara yang kita dah setuju. So transfer of risk you all tak boleh baca, tapi transfer of title kena baca. Ia ada dalam syllabus lagi dan ada boleh tanya dalam exam. Okay, lepas dah baca implied term, baca transfer of title dan last kali ialah baca remedies lah. Transfer of title tu ada exceptions kan, baca semua tu dan kita akan tamatkan sales of goods kita dengan remedies. Remedies tu kalau seller breach bayar ganti rugi, kalau buyer breach seller bayar ganti rugi. Okay, lepas tu kita akan tamatkanlah kita punya sales of goods. Nanti you all akan dapat assignment tentang topik agency dan juga sales of goods untuk dibuat dalam kumpulan. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak you all sebelum kita bersurai? Tak ada kot. Tak ada kot. Dia tunggu ada tak yang nak tanya ya. Okey, kalau ada you rasa macam penting boleh tanya dekat WhatsApp group. Okey, kalau macam biasa you all tulislah tahap fokus pada hari ini dan tahap understanding Dan tulis juga kat tepi tu saya dapat knowledge berapa skala 1 ke 5. Okey, 1 ke 5 lah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya doakan yang terbaik untuk you all. Saya harap siapa yang fokus pada hari ini, saya doakan betul-betul melekat dekat fikiran dan betul-betul boleh bayangkan bagaimana nak apply nanti ilmu yang kita belajar pada hari ini ya. So saya minta maaf juga kalau ada apa-apa yang mungkin kalau saya tanya ada apa yang tak kena, saya minta maaf. Tapi apapun yang saya sentiasa baik untuk you all, sayang masa depan you all, saya sentiasa doakan you all, doakan saya juga, saya yang sangat sibuk ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu yang rakam tolong jangan lupa nanti send dekat saya link. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.